lama menantikan saat-saat ni, dan akhirnya pada hari ini dapat saya bersama-sama dengan Yang Berhormat mantan Perdana Menteri kita, apa khabar Datuk Seri Najib Tun Razak, apa khabar bersama dengan kita di Zoom pada hari ini? Apa khabar Datuk? Alhamdulillah Hafiz. Ya. Hafiz sihat? Saya sihat Datuk, alhamdulillah. Datuk, 37 hari Datuk kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan ni Datuk. Dah masuk hari yang ke-37. Agaknya apa aktiviti Datuk di rumah? Mungkin bersama dengan keluarga. Ramai nak tahu ni Datuk. Saya pun kalau duduk rumah 37 hari ni Datuk, memang kepala memang aduh, apatah lagi untuk tokoh seperti Datuk ni. Boleh Datuk share dengan kita semua? Betul Hafiz, mula-mula bengang juga. Bila duduk di rumah kan, bila kita dah biasa sangat aktif kan, buat macam-macam kerja, tiba-tiba kita terpaksa duduk di rumah. Memang mula-mula akal pun dah jam lah orang kata. Nak kena cari apa nama kerja-kerja ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh memenuhi masa kita, tapi di samping itu memberi manfaat juga pada kita kan. Jadi saya antaranya saya dapat buat kerja-kerja workout umpamanya workout, physical workout. Ini pun bila badan kita ni kita buat exercise, kita keluar peluh, lepas tu kita rasa segar. Kalau kita sebelum kita exercise kita letih, bila dah exercise segar pula. Jadi saya lihat itu satu daripada aktiviti yang sangat memberi kesan yang positif lah pada mana-mana orang yang buat workout yang cara yang berkesan lah, workout yang cara betul lah, kaedah yang betul lah. Itu satu. Teruskan Datuk. Ya Hafiz. Saya tak apa. Teruskan. Kita tengok dalam Instagram Datuk, rajin pergi workout di gym semua kan. Ada kurang berat badan sikit ke Datuk? Ada sikit, tapi saya ni jenis suka makan. Jadi Allah. Jadi kalau siapa nak ajak kenduri, berbaloi lah ajak saya. Itulah. Jadi kalau saya sebenarnya kalau nak kuruskan badan, exercise 30% ya. Kurangkan makan 70%. Jadi maknanya pokoknya makan tapi secara sederhana. Jadi kalau kita amalkan makan secara sederhana dan makan jenis makanan yang sesuai, satu. Kedua, cara memasak tu. Macam kalau kita saya bagi contoh selama ni saya suka makan ayam goreng kan. Kalau kita goreng cara biasa pakai minyak, dia punya kalori tinggi. Jadi sekarang ni saya tak pakai minyak, saya suruh pembantu saya gunakan air fryer dia kata. Air fryer ni murah, dia punya alat tu, tetapi kita tak gunakan minyak. Jadi dari segi kalori intake dan lemak punya intake badan kita dapat kita kurangkan. Itulah cara-cara yang boleh kita amalkan. Betul. Datuk, kalau kita tengok sekarang ni dalam isu semasa lah yang semua orang pun tahu tentang COVID-19 ni Datuk, menimbulkan banyak kegusaran. Bila dah kena duduk rumah tu satu, yang lebih memeningkan kepala ni ialah apabila banyak di kalangan khususnya peniaga-peniaga yang tak dapat menjana pendapatan, yang tak dapat meneruskan kegiatan ekonomi seperti biasa. Apa pandangan Datuk selaku mantan Perdana Menteri, selaku pemimpin masyarakat, Datuk melihat situasi ini dan apakah sebenarnya cabaran ini perlu kita laksanakan dengan skala yang bagaimana agaknya untuk memastikan rakyat kita akan terus bersemangat dan kuat menempuhi cabaran ini Datuk? Ya, memang kita berdepan dengan dua krisis. Satu krisis kesihatan, satu lagi krisis ekonomi.
Dan dua-dua ini mesti ditangani. Ya. Kalau disebut dari sudut krisis ekonomi, kita tahu krisis ekonomi ini boleh dikatakan lebih dahsyat daripada biasa. Sebab bila ada impak, ya, dulu kita ada orang kata global recession ataupun kita ada financial crisis umpamanya, kita pernah melalui detik-detik yang cukup mencabar. Tapi kali ini lebih dahsyat. Sebab saya anggap ni sebagai satu keadaan di mana dunia berada di ambang global depression. Dia bukan recession, depression. Sebab keadaannya cukup menekan. Semua sektor ekonomi terjejas. Jadi dengan keadaan ini bukan saja permintaan tu menghudung, tetapi bekalan pun menghudung. Kita ada twin ataupun dua permasalahan besar dari segi permintaan dan juga dari segi pembekalan. Betul. Sebab tu kalau boleh saya sebut di sini, Hafiz, dulu ya waktu kerajaan kita lah, kerajaan BN dulu, kita perkenalkan GST. Ya. Bila saya ambil keputusan memperkenalkan GST, saya membayangkan ya dalam minda saya bahawa satu hari nanti situasi seperti ini akan berlaku. Tidak seteruk ni, tak ada siapa andaikan seteruk ni, tetapi GST ni menjadikan sebagai satu buffer, ya, satu boleh dikatakan satu senjata kita untuk kita gunakan dalam saat-saat ataupun detik-detik di mana ekonomi kita ni berdepan dengan tekanan-tekanan seperti yang kita hadapi hari ini. Ya, ekonomi yang tak menentu. Bila PH ambil alih kerana dasar populis mereka mansuhkan GST. Walhal GST diamalkan oleh 165 buah negara di dunia. Maknanya itu satu sistem percukaian yang baik. Tetapi bila dimansuhkan, berlakulah kehilangan dana ataupun hasil negara, yang mana hasil negara itu boleh kita gunakan untuk menampung situasi seperti ini. Dan dalam situasi seperti ini, kita mesti cari jalan untuk menolong rakyat. Menolong para peniaga dengan apa cara sekalipun. Jadi kerajaan baru ini, kerajaan PN telah perkenalkan stimulus package dan juga bantuan-bantuan pada peniaga-peniaga. Tapi saya kira masalah ni jauh lebih besar daripada itu. Mungkin kita perlu mempertimbangkan tambahan-tambahan lagi dalam masa yang terdekat ini. Ini saya tak anggap ini sebagai satu one for all. Sebab semua orang terjejas, termasuk golongan seni. Penyanyi, yang ahli nasyid semua. Mana ada tempahan lagi sekarang? Show mereka batal pun susah. Show cancel. Show batal. Habis. Bazar Ramadan habis, hotel habis. Jadi semua orang susah sekarang. Datuk Seri, kalau kita tengok usaha yang dilakukan sekarang ni oleh Kementerian Kesihatan nampaknya bersungguh-sungguh untuk memastikan pandemik ni dapat dibendung dan akhirnya dapat disuppress di tahap yang paling bawah sekali. Pandangan Datuk Seri tentang usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan, macam mana? Ya, saya ucap tahniahlah kepada Kementerian Kesihatan dan anggota-anggota frontliners ni, sebab mereka memang telah bekerja dengan bersungguh-sungguh, tak kira waktu, masa dan kepentingan keluarga dan sebagainya, malah kepentingan diri sendiri pun mereka sepatutnya korbankan untuk menentukan rakyat kita ni terselamat. Jadi kita terhutang budi pada mereka, ya. Dan memang usaha kita nampaknya, kalau kita lihat pada grafnya, graf dia sudah pun menurun, ya. Tapi bila menurun, soalnya sama ada kita ni dah berada di dalam zon di mana kita rasa ancaman ni sudah pun berakhir. Saya tak fikir belum sampai lagi. Jadi maknanya disiplin kita dan peraturan-peraturan dalam situasi PKP ni mungkin kita terpaksa kekalkan.
bila kita kekalkan, dia tidak akan ataupun mengurangkan risiko. Sebab sekarang ni dia sebut sebagai apa yang disebut sebagai the second surge. Yes. Misalnya saya tengok dalam TV di mana bila kalau kita tengok dari segi sejarah ya, Hafiz, sejarah Spanish flu ya. Spanish flu dalam tahun 1918 yang telah mengorbankan 50 juta rakyat seluruh dunia. Apa berlaku tu first, apa disebut surge yang pertama, tetapi surge yang kedua kemudian lebih teruk daripada surge yang pertama. Jadi inilah yang kita takut, pattern yang sama boleh berlaku dalam COVID-19 ini kalau kita tidak pastikan bahawa infection tu tak boleh ataupun kesan penularan tu dapat kita bendung. Soalnya ini melibatkan soal ujian, testing saringan, testing cara skala besar mesti dilakukan ya. Lepas itu amalan-amalan seperti social distancing, pakai topi muka, basuh tangan, bagai-bagai ini semualah mesti kita lakukan. Kalau kita dah yakin kita dah buat, orang kata buat persediaan, semuanya dah in place, barulah kita boleh, pada hemat saya, kita boleh buat kelonggaran. Kalau tidak, akan berlaku macam di Singapura. Singapura melonggarkan terlalu awal. Sekarang ni kes-kesnya lebih besar daripada kita. Ya. Jadi saya rasa memang sebenarnya apa yang dilakukan oleh para frontliners kita ni memang awesome lah Datuk Datuk Seri. Memang kita tabit mereka lah. Memang jasa mereka tidak ternilai. Datuk Seri nak cerita tentang COVID-19 memang sampai bila-bila pun kalau dalam musim-musim sekarang ni memang akan sentiasa menghantui kita. Nak tak nak kita terpaksa move on juga. Macam besok kita nak masuk bulan Ramadan dah ni. Malam ni nak mula solat tarawih dah ni Datuk Seri. Betul. Jadi nak tanya sikit lah. Bagaimana biasanya rutin Datuk Seri selaku ketua di rumah dan sekarang ni kena berada di rumah kerana PKP dan sebagainya menghadapi Ramadan tahun ni bagaimana agaknya Datuk Seri? Tahun ni memang tahun yang amat luar biasa lah. Kalau sebelum ni waktu saya dalam jawatan memanglah tiap malam memang ada buka puasa. Lepas itu ada more lagi lah, macam-macam lah, balik kawasan dan sebagainya, jabatan-jabatan kerajaan dengan pelajar, dengan swasta dan sebagainya. Tapi bila dalam suasana hari ini, kita terpaksa berbuka, memanglah buka di rumah satu, dan kita buka sama keluarga lah, mana keluarga kita, dan bila sampai pada waktu kita solat, masuk solat tarawih pun kita buat di rumah aja. Maknanya keriangan bulan Ramadan tu di mana kita ada peluang untuk memperkokohkan silaturahim kita, jumpa dengan sanak saudara kita, sahabat handal kita dan sebagainya, kita tak ada peluang. Tapi itu saya syorkan kita gunakan teknologi pula kan. Macam kita gunakan Zoom ke, kita akan gunakan video call ke, apa cara sekalipun, video call ke, apa cara sekalipun, Skype, supaya kita dapat berhubung dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Terus sekali kalau kita ada mak bapak, kita eloklah gunakan teknologi ini supaya dapat sekurang-kurangnya melepaskan rindu kita ataupun kita dapat berhubung dengan kawan-kawan kita. Datuk Seri, saya samalah bila cakap pasal video call ni, dulu mungkin 2-3 hari sekali lah saya akan buat video call dengan mak dan ayah saya. Mak dan ayah saya di Perak. Tapi sekarang ni saya boleh kata sehari mungkin 6 kali. saya ada baby. Saya dengar ya. Dapat ambil anak angkat. Anak angkat ya. Alhamdulillah. Baby baru umur 40 hari. Datuk Seri bayangkan daripada hari pertama kita dapat tu, dia umur dia baru 2-3 hari je, Datuk Seri. Lepas tu dah PKP. Sekarang ni
Atuk dengan nenek dia memang satu hari call 6-7 kali. Yelah, Ya. maksudnya saya faham macam Datuk Seri ada cucu, pastinya rindu lah dengan kalau ada ahli keluarga kita. Apatah lagi kalau tak dapat nak berjumpa dengan Datuk Seri, kan? Ya, sedih. Tapi apa nak buat ya? Ini keadaan ini kita kena tabah dan sabarlah. InsyaAllah kalau kita sabar, Tuhan bersama dengan kita. InsyaAllah. Ya, jadi mungkin untuk soalan saya yang terakhir ni lah, Datuk Seri, sempena nak menyambut Ramadan dan juga Syawal, mungkin Datuk Seri ada sedikit kata-kata ataupun mungkin saranan kepada semua. Ramai yang sebenarnya bagi tahu pada saya ni, Datuk Seri, kalau boleh nak dapatkan tips, semangat, kata-kata semangat, kata-kata pendorong, khususnya yang para peniaga yang tak pernah berniaga online, tiba-tiba kali ni kena buat online dan sebagainya. Semua orang kena cepat. Orang kata the new norm, norma yang baru. Jadi minta Datuk Seri kongsikan kepada mungkin yang menonton kita pada siaran ni, bagi kata-kata semangat nak menghadapi Ramadan ni, khususnya ialah supaya mereka lebih happy menghadapi keadaan yang besar. Betul. Saya lihat kita mesti Hafiz, kita mesti melihat cara positif ya. Maknanya kalau ada krisis, ada juga opportunity, orang kata ya. Jadi kita sekarang ni jangan anggap ni sebagai krisis semata-mata ya, krisis. Tapi krisis, sebalik krisis tu ada peluang, ada opportunity. Sekarang ni kita punya, kalau kita bersikap berminda positif, kita kena cari apa opportunity tu. Apa peluang yang kita perlu sesuaikan diri kita. Misalnya kalau kita berniaga, sekarang ni macam mana kita nak pindah sebagai orang berniaga cara online. Ya, macam mana support kita, macam mana kita nak gunakan kaedah delivery, COD dan sebagainya. Ini semua boleh kita lakukan ya, dan mesti kita lakukan. Saya pantang tengok orang yang cepat sangat menyerah kalah. Tak boleh. Jadi kita dalam apa je saat, apa ketika, walaupun kita ditekan macam-macam pun, kita mesti bersikap positif dan melihat apa dia peluang untuk kita cari opportunity. Dan kita anggap keadaan yang buruk ni ataupun bad times, orang putih kata, will never last. Maknanya masa detik yang lebih baik, lebih membangsakan akan mengganti keadaan yang buruk yang menekan kita hari ini. Cuma kita kena sabar, kita kena cekal, kita kuatkan semangat kita dan kita berminda dan bersikap positif. Itu dia. Terima kasih Datuk Seri. Saya nak ucapkan terima kasih lah. Saya pun sebenarnya memang kalau ikutkan Datuk Seri, program banyak. Kalau ikutkan dah disusun sampai raya pun ada, tapi sebab semua pun terpaksa dibatalkan. Jadi saya pun mengalihkan. Sebabnya saya sendiri, walaupun saya bukan ahli politik, walaupun saya bukan orang kata pemimpin masyarakat dan sebagainya, tapi saya mungkin ada peranan yang boleh saya buat dalam social media dan sebagainya. Saya sekarang ni dah susun satu hari mesti ada 2-3 kali live session dengan semua. Dengan program dengan selebriti, dengan tokoh-tokoh macam Datuk Seri dan ramai lagi lah. Ni semua benda yang dulu saya tak buat, tapi saya rasa ini satu benda yang kita kena cepat adapt untuk Betul. Walaupun Hafiz bukan orang politik, tetapi Hafiz seorang influencer yang boleh mempengaruhi sikap rakyat, public opinion. Sebab saya tahu Hafiz ramai pengikut, followers ramai. Jadi kalau apa yang Hafiz cakap boleh bantu kita. Kalau misalnya kita nak masyarakat kita mengamalkan apa disebut tadi, the new normal baru, maka Hafiz juga boleh jadi seorang pelupur kepada amalan-amalan yang mencerminkan norma baru ni, insyaAllah. Saya yakin. One last question, Datuk. One last question. Yeah, tahun ni baju raya warna apa, Datuk? Aduh, belum pilih lagi. Belum fikir. Tapi in color dia apa? The in color tahun ini. The in color ada tak? Dia purple, dusty purple. Dusty purple in color ya?
Ya, dia Tapi biasa tengok dulu. Kena pilih-pilih yang sesuai lah. Tapi dengar cerita Datuk sekarang dah keluar InsyaAllah. kurta Datuk. Inilah kurta baru ni. Oh, Orang promote kata, sikit Datuk. dia boleh tahan ni. Orang muda punya style. Jadi saya pun Alamak. pakai lah. Okey. Tapi yalah, seronok sedap juga pakai ni. Yelah, Rasa ringan. nak semayang pun, nak semayang tarawih pun Boleh nak sesuai. sembahyang boleh, nak lepak boleh, nak buat apa pun boleh. Ya. Ini rasa 20 tahun lagi muda dah. Okey Datuk Seri, saya nak ucapkan terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama dengan saya dan juga pelayar-pelayar kita lah yang menonton di Facebook ke di mana-mana sajalah. InsyaAllah saya doakan semoga Datuk Seri dan keluarga sihat dan akan terus menghadapi keadaan yang semua orang dalam keadaan yang genting ini dengan kebahagiaan, dan insyaAllah Datuk Seri dikurniakan kesihatan dan juga kesejahteraan. InsyaAllah. Terima kasih Hamid. Selamat puasa. Sama. Assalamualaikum Datuk Seri. Thank you. Waalaikumsalam. Baik. Okey, kita dah. Baik. Kita dah tamat.